Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 Mei 2022 bersama dengan saya Nosha Mama Amin. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, dia tidak pernah menyesal berunding dengan ahli parlimen di luar PH untuk membantu menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dalam debat televisyen bersama Rafizi Ramli hari ini, Saifuddin berkata dia diberi mandat oleh PH dan PKR untuk menjalankan rundingan tersebut. Keputusan saya berunding dalam pengetahuan pimpinan Pakatan Harapan. Kita laporkan progres secara terbuka dalam mesyuarat-mesyuarat parti. Kita beri taklimat kepada kesemua pimpinan ahli parlimen Parti Keadilan tanpa berselindung. Kalau ini satu operasi sulit yang memudaratkan, mana mungkin kita mengambil pendekatan yang sangat transparan. Itu sebagai satu ikhtiar kerana pada momen itu kita kekurangan sejumlah kecil akibat daripada kehilangan kuasa politik kerana episod pengkhianatan dan mungkir janji. Kerana itu, kalau ditanya kepada saya apakah saya regret dan kesal, saya kata tidak. Saya melaksanakan keputusan pimpinan Pakatan Harapan. Terdahulu Rafizi bertanya alasan Saifuddin terlibat dalam perbincangan dengan pemimpin UMNO termasuk Presidennya Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Jelas ahli Parlimen Kulim Bandar Baru itu, rasional rundingan itu dilakukan berikutan PH hanya memerlukan beberapa lagi sokongan ahli parlimen untuk menyingkirkan Muhyiddin Yassin. Tambahnya Anwar juga berjaya mendapat sokongan mencukupi dan telah menghantar surat ke Istana Negara dengan dokumen undang-undang untuk membuktikan dakwaannya. Terdahulu program anjuran sinar harian itu dengan tajuk Berani Semuka Siapa Layak Bersama Anwar disiarkan secara langsung sempena pemilihan PKR tidak lama lagi. PAS dan UMNO perlu memperbetulkan beberapa kesilapan jika mahu kerjasama muafakat nasional dibina kembali, kata ahli Parlimen Kuala Nerus Muhammad Khairuddin Aman Razali. Menulis di media sosialnya, Khairuddin bagaimanapun berkata, usaha berkenaan perlu melibatkan pemimpin utama dari kedua-dua parti. Menurut bekas ahli jawatan kuasa PAS pusat itu, kegagalan kedua-dua belah pihak berbuat demikian diibaratkan hanya menginginkan badan tanpa kepala. Pada masa sama, beliau meminta PAS mengakui bahawa sebelum ini UMNO ada membuat permintaan untuk merundingkan pembahagian kerusi namun diabaikan parti Islam itu. Menurutnya, sikap yang diambil PAS itu adalah satu kesilapan dan ia perlu diperbetulkan. Khairuddin sebelum ini membuat keputusan untuk meninggalkan PAS dipercayai kerana tidak bersetuju dengan pendirian parti itu berhubung muafakat nasional, namun dinafikan oleh Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan. Selain itu, kata Khairuddin, kewujudan muafakat nasional tidak sepatutnya digugat dengan kehadiran bersatu yang kecil bilangannya. Tambahnya, pertembungan di antara UMNO dan PAS sebelum ini telah mengorbankan hubungan sesama orang Melayu dan Islam selama lebih 40 tahun. Baik, sementara itu, keutuhan PAS yang menguasai Kelantan sejak lebih 30 tahun lalu dilihat bakal tergugat apabila berdepan PRU15 akan datang. Ketua Pemuda UMNO Kelantan, Nur Hariri Muhammad Nur berkata, rakyat sudah mula muak dengan pelbagai masalah dihadapi kerajaan negeri tanpa penyelesaian tuntas. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nur Hariri berkata isu seperti kekurangan infrastruktur, kelemahan pentadbiran dan isu pembalakan akan mencetuskan gelombang menukar kerajaan. Justru katanya kini terpulang kepada kerajaan negeri untuk berusaha menguruskan isu ini secara berhemah ataupun kekal menyalahkan pihak lain. Dia berkata demikian ketika ditanya apakah Pemuda UMNO Kelantan melihat wujudnya penolakan rakyat terhadap pentadbiran PAS Kelantan menjelang PRU ke-15 akan datang. Sementara itu, bagi Ketua Pemuda Amanah Kelantan, Hazmi Hassan pula, gelombang rakyat untuk menukar peneraju kerajaan negeri dilihat semakin menyerlah. Tambahnya kini terserah kepada gerakan atau strategi parti-parti pembangkang untuk mengambil peluang bagi menumbangkan PAS di negeri itu. Berita seterusnya.
Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Silvo menolak kabar angin bahawa lebih ramai ahli parlimen parti itu tidak akan bertanding dalam PRU15. Loke berkata demikian ketika diminta mengulas sama ada ahli parlimen Damansara Tony Phua akan mengikut jejak ahli parlimen Bangi Ong Kian Ming. Well, as far as I know, and as far as the only MP so far has made announcement is only Dr. Ong Kian Ming. No other announcement has been made. No other decisions has been made by any other MPs. But in every election, there will definitely be renewal. There will definitely be new candidates emerging in each and every election. Pada 9 Mei lepas, Ong mengumumkan keputusannya untuk tidak menawarkan diri sebagai calon untuk PRU ke-15 akan datang. Ong mengakui kekalahannya dalam pemilihan jawatan kuasa eksekutif pusat DAP pada Mac lalu menjadi antara faktor dia mengambil langkah itu, tetapi menjelaskan ia bukanlah sebab utama. Susulan pengumuman Ong berehat daripada politik buat sementara, spekulasi bertiup kencang bahawa Tony Phua mungkin akan melakukan tindakan serupa. Debat di antara dua calon ketua pemuda PKR malam tadi menyaksikan kedua-dua mereka bertembung dalam idea kemah besar yang dikemukakan pembangkang baru-baru ini. Berdasarkan perjalanan debat berkenaan, jelas tiada titik persetujuan terbina dalam pemikiran bekas aktivis pelajar Adam Adli Abdul Halim dan Ketua AMK Pulau Pinang Fahmi Zainul. Menurut Adam Adli, dia melihat idea kemah besar sebagai suatu strategi politik untuk berdepan UMNO dan BN, namun ia tetap terikat kepada prinsip. Terutama dalam menjelang pilihan raya ke-15 kali ini, kita tahu bahawa ada trauma panjang berkait dengan kerjasama-kerjasama politik sebelum ini yang mengakibatkan banyak berlakunya pengkhianatan yang seterusnya bukan sekadar merugikan parti, sebaliknya juga yang paling penting merugikan rakyat sendiri. Namun begitu, ada juga pendekatan-pendekatan lain yang wujud dalam kancah politik kita, dalam lanskap politik kita, yang ke mana kita tidak boleh pandang tepi. Debat selama sejam itu disiarkan secara langsung melalui Astro Awani dan diadakan menjelang pemilihan Ketua AMK PKR Nasional tidak lama lagi. Kemah besar merupakan cadangan yang pernah dikemukakan pemimpin kanan PH yang cuba menyatukan sebahagian parti pembangkang untuk berdepan UMNO dan BN pada PRU ke-15, namun penerimaannya belum disepakati oleh semua parti komponen PH. Menyanggah hujah Adam Adli, Fahmi berpendapat pesaingnya itu gagal menjawab soalan yang dikemukakan mengenai idea kemah besar tersebut dengan mengaitkan 3 kerajaan negeri yang dikuasai PH. Adakah saudara Adam memahami perasaan bagaimana kerajaan Selangor, bagaimana kerajaan di Negeri Sembilan, bagaimana kerajaan di Pulau Pinang, susah payah kita mempertahankan kerajaan yang tidak ada kemah besar, Terdahulu, kedua-dua calon ketua AMK itu berkongsi strategi yang dirangka dan akan dilaksanakan mereka jika terpilih mengetuai sayap parti berkenaan selepas ini. Ahli Parlimen Kuching Kelvin Yee menyifatkan alasan yang diberi AirAsia berhubung kelewatan dan penjadualan semula penerbangannya sebagai sesuatu yang tidak boleh diterima. Katanya syarikat penerbangan tambah murah itu tidak sepatutnya menjual tiket jika tidak dapat menyediakan perkhidmatan seperti yang dijanjikan. Menulis di Facebook, Kelvin berkata, perkara itu juga telah menimbulkan pelbagai kesulitan dan kerugian ekonomi kepada orang ramai, khususnya pada musim perayaan. Semalam AirAsia mengeluarkan permohonan maaf kedua berhubung perkara itu dengan menjelaskan bahawa pesawat mereka tidak mencukupi. Ini kerana banyak pesawat memerlukan pembaikan dan penyelenggaraan selepas lama tidak digunakan, terutama sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Kelewatan itu juga disebabkan pesawat dari Malaysia dan rantau ini terpaksa menunggu lama untuk menjalani penyelenggaraan dan ada pesawat yang mesti dibaiki sebelum boleh terbang semula. Penjelasan AirAsia itu dikeluarkan selepas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Alexander Nantalinggi, menuntut jawapan daripada syarikat penerbangan itu berikutan banyak aduan mengenai penjadualan semula penerbangan. Ahad lalu, Ahli Parlimen Tuaran Wilfred Madius Tangau mendakwa penerbangannya pada pukul 8 malam telah ditangguhkan 2 kali dan hanya berlepas pada kira-kira pukul 11.30 malam.
Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.